أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا الله 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 Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Farhanjak sikit. Zaid, Zaid. Mai Salim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina. Wa qala radiyallahu anhu atla'na ala jumlatin minal ulumi min ghairi qasdin minna lidzalika. Wa yanbaghi an yattali'a ala awailil ulumi liyahsula min kulli ilmin hazzan. Wa amma at-tabahhuru fala yanbaghi illa fil ilmi billahi wa sifatihi wa malaikatihi wal yawmil akhir. Wa qala radhiyallahu anhu. Dan berkata Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atla'na ala jumlatin minal ulumi. Kami telah meneliti
di atas suatu jumlah, satu himpunan daripada segala ilmu pengetahuan. Min ghairi qasdin minna, tanpa tujuan daripada kami. Lidzalika, untuk berbuat demikian. Wa yanbaghi, dan sepatutnya, an yutala'a ala awailil ulumi, hendaklah diteliti akan awal-awal ilmu. Liyahsula min kulli ilmin hazzan, untuk mencapai setiap ilmu itu habuannya. Wa amma tabahhuru, adapun mendalami ilmu pengetahuan, fala yanbaghi, maka tidak sewajarnya, illa fil ilmi billah, melainkan dalam ilmu berkenaan Allah, wa sifatihi, dan juga sifat-sifat Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa yaumil akhiri, dan juga hari akhirat. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, atla'na, kami telah meneliti, ataupun kami telah membuat suatu kajian di atas sejumlah daripada ilmu, tanpa qasad ataupun tujuan daripada kami. Lidzalika, untuk berbuat demikian. Kata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah meneliti akan sejumlah daripada ilmu, tanpa dia bercadang daripada awal untuk membuat penelitian itu. Dia perkara ni, kalau kita dapat tanpa kita tujuankan dan kita perolehi benda tu, itu ialah rezeki yang tanpa diduga, dia panggil. Seperti mana seseorang yang turun daripada rumah cari duit, cari rezeki, tiba-tiba yang dia dapat ialah yang tidak dia tujuankan, ataupun bukan menjadi tujuan yang asal dia. Dia nak pergi cari rezeki, balik lagi daripada hasil jualan dia, dia akan dapat RM50, RM60 contohnya. Tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam duk jual beli tu, dia kena bayar balik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila orang bayar duit, dia kena bagi, dia bagi barang, jadi dia kena bagi balik dalam RM2 sebagai contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari sini. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi dia tu patutnya dia kena bagi balik RM2. Tiba-tiba orang tu kata, saya sedekah. Tu dia panggil tanpa diduga. Dia tak cadang pun nak dapat RM2 tu, tapi orang tu kata, saya sedekah, RM2 saya tak ambil balik. Tu dia panggil rezeki yang tanpa diduga. Rezeki yang tanpa diduga ni, dia datang mengikut takwa kita. Kadang-kadang sikit, kadang-kadang banyak. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapat pelepasan dan dia akan mendapat rezeki yang tanpa dia sangka. Siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan mendapat pelepasan dan dia akan mendapat rezeki yang tanpa diduga. Itulah maknanya, itulah kesimpulan daripada bagaimana kita nak senang dalam hidup. Dalam hidup ni senangnya bila mana kita patuh pada Allah dengan makna taqwa. Pesan
pesan pada orang yang nak menjalani jalan hidup ni hendaklah bermodalkan takwa. Maknanya dalam hidup ni buatlah yang Tuhan suruh, tinggallah yang Tuhan tegah dalam hidup ni. Nak tahu yang Tuhan suruh, kena mengaji. Nak tahu yang Tuhan larang pun kena mengaji. Orang yang tak mengaji, dia tak jumpa apa yang Tuhan suruh dan dia tak tahu apa yang Tuhan larang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, makalah hidup ni daripada bangkit tidur sampai tidur balik lagi. Jadi apa yang Tuhan suruh buat sungguh-sungguh, apa yang Tuhan larang tinggal sungguh-sungguh. Jadi pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita telah pun mana Mudi? Pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mendapat pelepasan daripada semua masalah dalam hidup. Sebab Allah kata yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Tu dia panggil fi'il jawab. Siapa yang bertakwa kepada Allah, jawapannya yaj'al lahu makhraja. Tuhan akan jadikan dia pelepasan dalam hidup dia. Mailah masalah pun semua settle. Masalah semua selesai, insya-Allah. Sebab ni siapa janji? Allah yang menjanjikan. Allah bila mana berjanji dia tunai. Allah tak pernah mungkir janji. Semua yang dia janji dia akan kota. Allah tunaikan semua janji dia. Yaj'al lahu makhraja, insya-Allah. Kadang-kadang musibah nak mai tu dekat dah musibah tu. Dekat sangat-sangatlah. Lagi 4 jam, lagi 3 jam musibah akan sampai. Tapi orang bertakwa ni Tuhan selamatkan. Ada satu orang tu, kawan saya, dia orang Aceh. Aceh ni kita tahulah peristiwa tsunami dia. Pada pagi nak berlaku tsunami Aceh tu, mak dia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah pakat sebelum tu depa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nak pi buat gotong royong di surau. Sementara ayah dia nak pi cari rotan di bukit. Di waktu itulah Muhammad Sayyidina Muhammad, si mak ni yang duduk tepi pantai, rumah tepi laut. Jadi dia pun pi ke surau. Jadi subhanallah, mungkin surau tu atas sikit ke, kita tak tahu. Muhammad Sayyidina Muhammad kemudian pi surau, pi gotong royong, sementara ayah dia di bukit pi cari rotan ke apa di bukit. Tiba-tiba subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, si ayah duduk di bukit ni, dia nampak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lembu, sekawan lembu lari sekencang-kencangnya. Dia kata, pasal apa tengok lari, lembu lari. Rupa-rupanya binatang ni dia ada kepekaan lebih daripada orang. Sebab binatang ni segi takwa tak tinggi pada kita lagi barangkali. No. Dia tak buat benda hak Tuhan tak bagi buat. Barangkali. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok dalam 5 minit, 10 minit, ayah laut main. Rupa dia dengar dah laut nak bunyi, nak main apa. Jadi subhanallah, dengan berkat takwa, mak tu selamat, ayah tu selamat, hak lain semua mati. Kawan ustaz tu duduk di Malaysia waktu tu. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad tak tahu mak ayah dia macam mana. Bila balik ke Aceh, cari mak, cari ayah, jumpa, hal lain semua mati. Tu takwa. Bila bala nak mai dah, kadang-kadang itu ada tok ada hang takwa, hang ikut aku, hang patuh ke aku, hang tak lawan aku bagi hang selamat. Tu kelebihan takwa. Allahumma salli ala Sayyidina, insya-Allah bantuan Tuhan tumai segera pada orang takwa. Sebab itu takwa ni dia kena buat habis. Wajib kena buat sungguh-sungguh, sunat kena buat. Itu takwa. Haram kena tinggal sungguh-sungguh, makruh jangan buat. Jangan isap rokok.
makruh jangan buat. Wajib kena buat sungguh-sungguh, haram kena tinggal sungguh-sungguh. Sunat kena buat, makruh kena tinggal. Jadi subhanallah, semua hak benda makruh, rokok ke apa jangan buat. Itu perintah Allah. Bila mana kita bertakwa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka mudahlah kita menjalani jalan kehidupan. Bantuan Allah main segera. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu tentera As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang dengan tentera Salib, dia raun kemah-kemah setiap malam. Kemah-kemah yang orang pekat tidur, lena sampai subuh, hampa tak boleh pergi perang. Sedangkan mereka nak pergi perang ni sebab nak mati syahid, nak menangkan agama Allah ataupun nak mati syahid, hampa tak boleh. Hampa tak bangun qiyamul lail. Menangis mereka ni. Nak pergi mati syahid, nak masuk syurga, ditahan. Pasal hampa tak layak. Hampa ganggu kami. Pasal apa bila lepas sekatan tahajud tu bukan dia wajib. Tahajud tu sunat. Manakala sembahyang tahajud pun diperkirakan macam mana sembahyang fardu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hak ni kena, hak ni boleh pi sebab hak ni tolong kita. Hak ni menyebabkan datang pertolongan Allah dengan cepat. Hak ni kalau pi mungkin kita kalah. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu disebut dalam kitab-kitab sejarah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inna dhunuba jayshihi akhwafu alaihi min aduwih. Dosa-dosa tenteranya lebih dia takut daripada musuhnya. Faham tak? Dosa-dosa tenteranya lebih dia takut daripada musuhnya. Musuh tak takut, dosa tentera yang takut. Pasal takut menatau ramai-ramai kita ni buat salah dengan Allah, dia menyebabkan kita semua akan diturunkan musibah. Na'udzubillah min dzalik. Jaga. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu dosa ni sangat penting diperkirakan. Jaga dosa. Jangan, yang paling besar ialah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya pada makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita percaya pada makhluk. Macam orang kita kan. Orang kita. Benda-benda hilang, pergi cari bomo. Pergi cari bomo. Tolong tengok asal letak mana. Bomo bawa keluar ayat, tengok-tengok. Ha ni belakang rumah ni. Tani ni. Belakang rumah aja tu ada pokok pisang belakang rumah tu. Cuba balik tengok-tengok. Contoh, balik ada sungguh. Siapa bagi tahu kat bomo tu? Jin. Jin bagi tahu. Kata jin ni janganlah. Jin ni jangan. Ada orang bersahabat dengan jin. Bersahabat dengan jin ni takut lama-lama akan mensyirikkan dia. Dia percaya agak mekat kepada tu pengkhabaran tu. Mula dia buat betul Lepas tu dia kona kita. Orang belaji ni dulu orang tua dulu duduk belaji. Pergi makan jin. Depa nak munggak kampung. Depa nak nak munggak hutan belantara. Nak pergi buat perkampungan situ. Nampak bedang pun pakai jin juga. Belaji. Dia buat seorang tapi benda tu siap. Malam tu siap semua. Apa semua. Jadi tu dia panggil membelah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang tu Haji kahwin dengan satu orang. Bila kahwin ni Tok Haji tu tua dah, sallallahu alaihi Muhammad. Bini hak dia mula kahwin tu taklah tua sangat. Umur dalam 50-an aku, lebih kurang. Jadi pada ketika itu bila kahwin tu si suami pesan, rumah dia ni semua boleh masuk, bilik tu jangan masuk. Bilik tu jangan masuk. Hal lain boleh masuk, tu jangan masuk. Tak apa. Tapi lama-lama dia heran pasal apa tak boleh masuk. Lama-lama masa teringin nak tahu juga dalam tu ada apa tak boleh masuk.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari suami dia turun pergi pekan, nak masuk, nak tengok. Dia buka bilik tu, masalah Sayyidina Muhammad dalam bilik tu ada kursi apa? Kursi hat tu. Kursi apa? Kursi malah. Kursi malah. Bukan kaus. Tu, hadap gerak tu. Tengok suami dia. Suami dia turun pergi lah. Tu suami dia. Siapa? Jin. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu setiap malam dijimat oleh jin tu. Na'udzubillah min zalik. Tu jaga. Dia mula dia buat, lepas tu dia merajai. Sampai yang dikatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tok Haji ni bang pun salah. Ayah ustaz pergi mayang di rumah dia. Dia azan, dia Tok Haji, bang pun salah. Tu mana dia merosakkan orang. Jin jangan buat kawan. Boleh tak bersahabat dengan jin? Boleh, tapi tengok orang. Kita tak boleh. Takut rosak. Ada satu masa dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu orang yang cerita terus Jumaat Lanai. Waktu mana ustaz ziarah dengan ayah ustaz ke rumah dia, dapat ilmu. Dia cerita. Satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang di Mekah buat nuri kahwin. Tiba-tiba ni orang Melayu lah. Orang Melayu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dulu-dulu ni dalam nikah hati bersanding tak boleh tinggal lah. Bersanding ni jangan. Bersanding ni, kalau kita bersanding hukumnya haram tu. Esok kamu nak anak semua nak kahwin ni, semua nak kahwin belakang, jangan duduk bersanding. Haram hukum dia. Pasal apa? Sebab kita peraga isteri kita ke orang. Tak boleh. Kalau nak bersanding, buat macam tutur guru kita buat. Dalam bilik, ada beradik semua. Pupus, papak, pak menakan, mak menakan. Bersanding yang sungguh-sungguh tu. Duduk depan, duduk orang, duduk lelaki bini tu. Bersanding sungguh-sungguh. Larap bersanding 4 jam, duduk. Dia nak buat apa? Nak berkenalan dengan adik-beradik. Ada perkenalan pula, hal ni Muslim nama, duduk mengaji di Australia ni baru balik. Walaupun duduk di Australia, tapi duduk tutup telefon kita, duduk kontak kita. Ni mengaji ni di mana? Hal ni USM. Ni mengaji mana? Hal ni baru sekolah rendah Jah 5. Kenal semua. Tu tak apa tu. Adik-beradik. Ada tujuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat ustaz pesan, jangan bersanding macam orang tak ada ilmu. Bersanding boleh, bersanding orang ada ilmu. Bersandinglah orang Mekah ni. Tengah-tengah bersanding, tiba-tiba sekelip mata, bini hilang. Macam dengan apa? Magic tu. Bini hilang. Mana bini aku? Akhirat sekali, kat kelang kabut apa semua. Lalu kita percaya qadhi Mekah. Kok dia boleh buat, kok dia boleh tahu, dia boleh buat, dia boleh ramai balik ke macam mana ke? Pergi jumpa qadhi Mekah waktu tu. Bila bagi tahu kat dia macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata tak apa, saya tulis surat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulislah. Kita tulis surat. Tulis tajuk tak? Surat tulis tajuk tak? Perkara kehilangan isteri, tajuk dia. Bertulislah surat rasmi. Tulis masalah Sayyidina Muhammad. Last kali qadhi Mekah sign. Buh dengan tarikh. Buhlah sampul. Dia kata hang buat sampul ni esok depan Masjidil Haram, hang tunggu tang tu masalah Sayyidina di Babus Salam akan lintas seekor anjing warna hitam. Lepas zuhur kata qadhi Mekah, hang ikut anjing tu. Dia pun tunggu sampai zuhur. Tunggu depan Babus Salam masalah Sayyidina Muhammad. Akhirnya sungguh ada seekor anjing lintas. Dia pun ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai masuk ke bukit-bukit Mekah. Ke bukit-bukit Mekah. Masuk ke lorong-lorong Mekah, ikut anjing tu. Bawa sampul surat tadi Sayyidina Sayyidina Muhammad. Lepas tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai jumpa satu bukit
naik atas bukit tu ada jalan turun, rupanya ada tangga. Dia pun turun lagi, turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bila turun tu, last sekali, tangga terakhir sekali, anjing tu turun, dia kelih macam tu. Kelih, langsung berupa jadi rupa orang. Rupanya jin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langsung rupa orang. Ni cerita makhluk yang boleh tukar-tukar. Ada kawan ustaz dulu, ni cerita lain pula yang lupa cerita tadi. Ada kawan ustaz seorang, kawan dan juga guru. Ayah kawan yang mengaji Mekah, kawan ustaz tu, kawan ustaz yang guru ustaz juga. Kawan ayah dia mengaji Mekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dua-dua ni kawan baiklah. Kawan ayah pada kawan itu ada seorang kawan baik sungguh. Kawan baik ni tidur sebantai, jangan berselimut ya. Tidur sebantai boleh, jangan tidur atas selimut. Nabi tak bagi. Allah SWT Muhammad. Okey. Kira kawan baik sungguh, pergi mengaji sekali, balik mengaji sekali, semua sekali. Lepas tu balik Malaysia. Balik Malaysia tu, seorang duduk Kuala Nerang, seorang duduk belah kota Serang Semut. Zaman dulu ni, masalah senang, nak pergi sebuah tempat tu susah. Lah start motor, start kereta api ya. Nak pergi sebuah tempat tu susah. Kuala Nerang dengan kota Serang Semut tu jauh dulu ni. Tu lama balik Malaysia, lama lah tak jumpa kedua-dua mereka ni. Satu hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak kawan Kuala Nerang ni pergi Pekan Rabu, hak kawan hak daripada kota Serang Semut mai Pekan Rabu. Jumpa dia Pekan Rabu. Jumpa, ya Allah, pakat peluk lah, tak jumpa kawan lama ni. Tanya habak apa semua, masalah Sayyidina Muhammad, kata kawan hak Serang Semut tu, hang main apa? Main ngambai. Hang main apa? Aku ngambai kat lah. Zaman dulu ni, pergerakan susah. Akhirnya, masalah dia kata, kawan kata hak Serang Semut tu, jom, aku nak ajak hang kasih rumah aku. Aku takkan kot. Jom, aku ajak hang juga pergi makan nasi rumah aku. Pergilah naik bah. Pergi bila kota Serang Semut tu. Sampai di rumah kawan tu, turun bah berjalan. Dua orang berjalan. Kiri kanan kampung. Rumah orang. Jalan. Masalah Sayyidina Muhammad. Sampai rumah orang tu, bini dia masak nasi, makan. Sedap lah nasi rumah. Makan nasi rumah aku tak macam tak makan nasi, macam sedap sungguh lah, tak macam rumah hang. Sembang masalah Sayyidina. Selesai makan nasi, kawan tu rehat sat. Aku nak balik. Saya nak balik dah. Nak balik dah. Hang nak balik sungguh ni? Nak balik. Turun daripada rumah, jalan. Batas taru nak jalan juga, jalan nak pergi ke batas taru. Jalan, takkan nak hantar aku sampai ke batas taru, cukup datang ni. Tak apa kata ni. Tak apa. Kata apa, tak apa. Selamat jalan. Salam. Salam selamat. Peluk. Lepas tu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Empat lagi. Kawan tu jalan 2-3 langkah. Dia kali-kali tengok hutan rimba. Mana rumah-rumah tadi? Tak ada lah. Hutan rimba. Dia pun jalan. Jalan. Kelang kabut keluar. Diri bila rumah ada ni. Jalan. Masalah Sayyidina Muhammad. Sampai lok. Kawan aku siapa? Baru dia ketahuan. Kawan dia jin. Hak duk tidur sebantai. Hak dia pergi kuliah sekali apa. Kawan dia jin rupanya. Jaga-jaga ni jin apa rasa tu. Mana tahu dia. Tengok Zahid sebelah tu entah jin tu. Jadi masalah Sayyidina Muhammad. Tu kawan dengan tu kawan. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina tak sangka hak kawan selama ni jin. Lepas tu subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kawan ni hak turun tangga tu, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia kali-kali tengok. Dia kali-kali pada dia langsung jadi orang. Kawan ni tengok tu dia ketak lah. Tadi ikut anjing tak ketak, tengok jadi orang ketak. Nak ikut aku, memang ikut aku. Ni aku nak bagi surat ni, dia ketak-ketak.
sampul sorak nak bagi ni. Tengok sampul sorak tu, Allahu Akbar, subhanallah. Jin tu bukan orang lah, jin tu. Allahu Akbar. Hang nak jumpa dengan dia ni, hang nak bagi sorak dia ni. Alah. Hai, hang nak buat main. Hantar ni siapa ni? Ni raja kami. Raja jin. Akhirnya subhanallah, tak apalah kalau hendak aku bawa. Tapi aku tak mau jumpa. Aku tak jumpa. Oh raja, aku siapa je? Aku ni, orang panggil apa? Marahin. Ada bawah lagi. Apa tentera apa? Hak Nepal dulu ni. Gurkha aku ni. Aku ni Gurkha. Hang nampak tu, hak duduk atas kursi asli sangat tinggi tu. Dia main tu, dia tengok lautan manusia. Sedangkan bukan manusia pun, jin. Lautan manusia. Hang nampak duduk atas tu. Itulah raja ni, raja jin. Ni sorak ni habis kat dia. Kawan ni pun pi. Dalam lautan manusia tu, sampailah pada raja jin. Boleh jumpa raja jin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tengok surat apa? Dia tengok. Buka tengok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Qadhi Mekah. Mana surat tu kandungannya kepada raja jin. Subhanallah. Tengok kandungan surat, kisah apa? Anak dara Mekah hilang tengah duduk bersanding. Salah Sayyidina Muhammad. Waktu dia bangkit, dia kata, siapa ni nak tanya semua ni? Siapa buat lari anak Raja Mekah? Siapa buat lari anak Raja Mekah? Bangkit! Ni tak menghayati kalau menghayati terus bangkit ni. Antum tak menghayati kalau menghayati bangkit terus. Langsung bangkit. Hang buat lari anak Raja Mekah? Hang buat lari anak orang Mekah? Hampir bos mana? Letak di pulau mana tahu? Maksud ada semua. Hang hantar balik. Kalau tidak, hang kena hukum. Tak ada seminit sampai dah anak orang Mekah tu. Maksud ada Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Pasal apa yang pijau cerita sampai jin-jin ni? Nampak tak? Pasal apa? Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, tentang rezeki. Rezeki ni kalau tanpa diduga, dia rezeki awliya. Bersama dengan sebab takwa. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa orang ni Tuhan bagi selesai. Kalau tidak nak cari tamana, nak duduk tamana, hilang ni. Dengan sebab takwa, Allah bagi bantuan segera. Allah bagi bantuan serta-merta. Jadi hidup ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, baik, jadi kita ni subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Janganlah duk berkawan dengan jin. Nanti kita bahaya, mati kita esok susah. Ada satu orang ustaz, guru ustaz juga, warung mengajar tak berhenti siang malam. Ni tak buka tajuk lah, ni cerita ni. Ni baru intro. Oh, mengajar siang malam. Kami nak tidur dah, dia baru sampai. Pukul 1, pukul 2 tu baru balik mengajar. Masya Allah, Masya Allah. Hari nak mati dah bangkit bersilat. Tak bersilat. Patut habis umur dah bangkit bersilat. Rupa-rupanya dia warisi pedang daripada nenek moyang. Mula-mula duduk kat adik dia, lepas tu adik tak mau bagi kat dia. Kat dia mengikut. Tu saka jaga, benar-benar waris daripada orang tua-tua dulu, jaga-jaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah, susahlah nak mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Jadi subhanallah,
Maka cerita dia masalah Sayyidina Muhammad benar-benar berkait dengan syirik ni tak usah sembahyang lah. Mayang ke apa segala masalah Sayyidina Muhammad jadi semua Tuhan tolak. Allah ampun dosa semua melainkan syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Patut passion orang ada makhluk-makhluk jin ni nak waris kat orang pula. No? Nak waris kat anak cucu, nak waris kat orang tua apa semua masalah Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, hukum waris itu berdosa, haram. Waris itu hukum dosa haram. Bila bagi kita waris kat orang tu teruk pula. Tak habis ya. Dosa dengan Tuhan tak habis. Salah Sayyidina Muhammad. Malaikat kena macam mana? Hang kena berubat. Hang jangan waris kat orang, hang kena berubat, pi buang sakar hang tu. Itulah kaedah dia. Hang kena berubat seumur hidup selagi mana hang duduk dalam diri hang ada jin tu, hang tak boleh. Dia ganggu kita. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah selamat diri kita semua dan keluarga kita semua daripada musibah bersahabat dengan jin ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kata Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, kami telah tinjau sejumlah daripada ilmu. Kami tinjau tanpa kami sangka, min ghairi qasdin. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bagi ilham kepada Imam Haddad untuk dia nak meninjau kepada sebahagian ilmu yang ada ni. Baik. Jadi bila dia tinjau tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada jawapan, ada benda yang dia nak kena buat. Tok Raja Saleh dulu, kalau anak-anak muda lah pergi ziarah dia, masalah sayyidina Muhammad, dia kata mau ngaji mana? Habaq solat menengah, dia kata mengaji solat menengah. Bahaya mu ni, kata dia. Hang kena main pondok. Budak tu nak main tak main budak tu lah. Tapi untuk guru dia kata hang jangan ngaji, bahaya rosak hang kena main pondok. Ngaji pondok. Tara orang ngaji pondok pun tak lepas lagi ngaji sifat 20. Macam mana kita tak mengaji? Duk mengaji dunia tu tak lepas sifat 20, mayang tak sah. No? Tak lepas dengan tu akidah tak sempurna, sembahyang tolak. Kena mengaji. Nak kenal Tuhan macam mana? Hang sembah Allah. Macam mana hang sembahyang? Tapi hang tak kenal Tuhan. Hang mengabdikan diri pada siapa? Jaga tu, jaga. Ilmu kena ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut kita tersalah sebut. Salah sebut tu bukannya sepatut kita sebut. Kita kata Tuhan cinta pada kita. Cinta ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kata Tuhan cinta pada kita. Tuhan cinta. Cinta di mana? Di hati. Tuhan ada hati ya. Tu jaga. Tuhan cinta pada kita. Cinta ni di hati. Jaga-jaga. Pibuh Tuhan ada hati pula. Tu bahaya. Alhamdulillah. Senang mengaji. Dia ni orang tak mengaji ni kat mati teruk pasal apa? Sebab dia ni syaitan nak bagi tercabut iman dia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Tuhan tak jaga dia, habis. Tinggal Islam dia kan nak mati. Na'udzubillah min dzalik. Dia nak bagi mai hangguk ya. Hangguk ya kata aku ni Tuhan hang. Ada satu ketika ada satu ulama namanya Al-Imam Fakhr Razi radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Fakhr Razi ni ketika nak mati, iblis main duduk atas dada, bukan syaitan dah, iblis langsung main duduk atas dada. Iblis dia kempen, dia ajak, dia pujuk, dia kata keluar daripada Islam. Imam Fakhr Razi ni kata la, tidak. Dia gigit di ibu jari Imam Fakhr Razi. Dia kita kalau orang gigit pun orang kata tertokak. Kalau orang tokak pun khiau, ni iblis tokak. Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi hang tunduk kat aku Tuhan hang. La. Dia tokak. Khiau Imam Fakhr Razi. Allahu Akbar. Hang nak tunduk tak mau tunduk? La.
Anak dia heran, pasal apa lah ayah duk menjerit nak mati ni. Lepas tu anak dia main, ayah, pasal apa ayah? Ayah mengucap, ayah, la ilaha illallah, la. Terkejut anak. Tak mahu mengucap. Terus dah letih. Lepas tu anak dia kata, ayah tadi pasal apa ayah? Waktu suruh mengucap, tak mahu mengucap. Masa mana? Anak dia apa? Oh, waktu tu Iblis soalan saya tokak ibu jari suruh kata dia Tuhan. Aku kata la pada Iblis, bukan aku kata la pada la ilaha illallah. Taklah. Tu orang ulama nak mati you. Iblis main kalau kita macam kita ni macam mana agak-agak. Kalau ulama tak Imam Fakhr Razi tafsirnya ni sedepa ni apa? Jilid dia sedepa ni. Tafsir Fakhr Razi. Lepas tu Iblis bila tak mengelak, Iblis duduk tak ada lagi. Iblis kata, hang rugi. Kitab tafsir hang tu, hang bahas bab tauhid saja, awak tak bahas hak lain sama. Faham tak? Tapi Fakhr Razi ni, dia bahas daripada suratul Fatihah sampai suratul Nas, semua bab tauhid. Sebab tafsir ada pelbagai. Ada tafsir, tapi tafsir yang bahas maknahu, tafsir Ibn Mas'ud. Ada tafsir yang hadis mentafsirkan Al-Quran, tafsir Ibn Katsir. Ada tafsir yang semuanya tasawuf saja, tafsir Jalani. Tafsir tu ada tak tadi Ibn Mas'ud tu nahu semua i'rab, Ustaz di Mesir dulu ada satu orang kawan ustazah, dia kata nak mengaji kat ustaz ni. Kami mengaji hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis. Tak faham lah hadis ni. Hadis ke tafsir kata. Boleh ajak lah ustaz. Nak tolong-tolong tu boleh. Main-main kat tengok-tengok tak faham satu habuk. Bukan dia bahas tafsir macam kita, semua i'rab. Allah. Semua bahasa, semua lurah, semua nahwu. Nak ngajak apa? Ilmu tak apa ada. Salah saya nama. Fakhr Razi tu, tebal mentara tu. Punya apa jilid tu. Iblis mai kata, hang rugi, hang karang tafsir yang tauhid saja. Awak tak abuh, awak tak isi hak lain sama. Awak takkan tafsir hak bab-bab lain sama. Sampai Imam Fakhr Razi ni rasa menyesal. Pasal apa lah aku kat tafsir yang hanya tauhid saja, pasal apa aku tak abuh hak lain sama. Dia terpengaruh dah dengan Iblis kata. Sedangkan betul dah dia buat tu. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Imam bin Arabi duduk semayang di Syria. Duduk semayang. Bila duduk semayang tu Musa ala sayyidina Muhammad tengok dia menendang dalam semayang. Anak murid kalau pekat dua relin tengok, tak gua tendang. Tu tarik balik. Tendang pula. Tarik balik. Berkali-kali. Lepas semayang, orang tanya Maulana Syekh, nak tanya, pasal apa yang duk tendang-tendang waktu semayang tu? Pasal ada dia kata, aku sedang menyelamatkan sahabatku Al-Imam Fakhr Razi. Bila aku tendang, Iblis terpelantin. Dia macam jurus tu. Pup, pelantin. Dia tendang tu terpelantin, bergolek-golek Iblis tu. Lepas tu main balik, duduk lagi tak balik, tendang lagi. Pelantin pula. Macam sepak bola. Bergolek-golek Iblis tu. Lepas tu last sekali Allah nak selamatkan Imam Fakhr Razi. Aku nak baju Rasulullah tadi. Aku nak baju Rasulullah. Orang main baju Rasulullah, dia kata rendam layak. Bila rendam layak, Musa Sayyidina Muhammad, dia minum air tu. Dengan berkat Rasulullah lah, dia mudah menjalani pengakhir umur dia. Bayangkan kalau ulama sebesar tu bergelut macam tu, macam mana kita? Macam mana kalau kita berkawan dengan iblis? Macam mana kalau kita berkawan dengan syaitan? Macam mana kalau kita berkawan dengan jin? Lingkup waktu tu. Ni tara ulama yang tak bersahabat dengan yang musuhi jin dan syaitan ni. Bayangkan. Jenuh. Jadi siapa-siapa ada adik-beradik tok ke, tolong selamatkan. Kalau tidak habis apa.
takut tercabut iman. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka atla'na ala jumlatin min ulum min ghairi qasdin minna lidzalik. Kata dia, wa yanbaghi an yattali'a ala awailil ulum. Jadi orang ni katanya wa yanbaghi an yattali'a ala awailil ulum. Maka sepatutnya kita nak mengaji, kita kena mengaji ilmu hak rendah-rendah dulu. Jadi masalah Sayyidina Muhammad macam hak baru mai kan, hak baru mai Ziyad, Zul, lepas semua ni kena mengaji. Kadang-kadang kita mengaji ni hak tinggi, dia kena mengaji daripada rendah. Cari kitab masalah Sayyidina Muhammad, jumpa ni Ustaz Suhaib ke, ustaz-ustaz kita ramai tu, Ustaz Khairul tu, alim-alim tu, masalah Sayyidina Muhammad pergi mengaji. Kami nak mengaji daripada awal bab semayang, ambil wudu, takut kami salah ambil wudu. Soalan Sayyidina Muhammad, faham tu? Jangan buang masa cari belajar. Quran kena reti baca. No, masalah Sayyidina Muhammad. Macam mana jadi orang Islam tak boleh baca Quran? Kena boleh baca Quran. Kena rendah diri. Kita tua tak apa, ustaz kita muda. Aku nak boleh baca Quran. Aku nak reti kalamullah. Aku target Ramadan kali ni aku boleh baca Quran. Berapa hari lagi Ramadan? 3 bulan lagi, 3 bulan lebih. Tak sampai dah. Tak sampai dah. Kena boleh baca Quran sebelum daripada Ramadan. Tidak rugi. Tak boleh baca kalamullah. Orang baca Quran, orang menangis. Kita tak boleh menangis baca Quran. Tak boleh baca Quran. Jaga. Jangan habis umur Quran tak boleh baca lagi. Soalan senawat. Jadi bila dah boleh baca Quran esok, buat kenuri. Sebab tu orang tua-tua kalau naik Quran, baca aku muqaddam, naik Quran buat kenuri kan. Syukur, alhamdulillah boleh baca kalamullah. Kalamullah ni kita baca tak jemu. Salah Sayyidina Muhammad. Kan kita katakan kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Kalamullah tidak jemu mendengarnya. Hak lain semua kita dengar, kita jemu. Quran kita dengar, kita takkan jemu. Allahu Akbar. Jadi muhasabahlah hidup ni. Apa nak balik jumpa Tuhan? Nak siap apa nak balik jumpa Allah? Jaga. Jadi pisahkan diri dengan makhluk. Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita belajar tidak malam berbicara dengan Tuhan. Faham tak? Belajar tidak malam berbicara dengan Allah. Macam mana? Nak tidur sebut nama Allah, bagi keluar air mata. Tidur tu dia takkan bercakap dengan Tuhan. Faham? Tidur ni kalau tidur macam tu ya. Sebab tu orang soleh-soleh nak tidur tu bertobat dulu. Kita nak tidur, kita tengok handset dulu. Scroll, tak habis Facebook lagi. Mana bila nak habis Facebook? Tak habis. Salah senang. Habis tengok, buka-buka hal lain pula, orang lain pula. Tak habis. Nak tidur, main sunat taubat. Minta ampun kat Tuhan dosa sehari tu kita buat. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu sebut nama Tuhan, panggil nama Tuhan, panggil Allah. Sampai kita boleh menangis. Astaghfirullahalazim ka, la ilaha illallah ka, Allah ka, ya Allah ka, subhanallah ka, Allahu akbar ka. Banyak nama dia boleh kita panggil. Ya Rahman ka, ya Rahim ka, ya, panggil sampai kita boleh menangis. Bila kita boleh menangis, malam tu kita tidur, kita akan bercakap dengan Tuhan. InsyaAllah kita akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciptalah satu kesempatan dalam hidup untuk kita mencipta satu pengalaman bersama dengan dia, insya-Allah. Jadi mengaji ilmu hak kecil-kecil, jangan nak pihak besar. Jangan duk mengaji ilmu hakikat. Sebelum subuh tu mengaji ilmu hakikat tinggi. Dia belajar dulu, belajar buat hak mana Tuhan suruh. Kena istiqamah, kena berazam nak tinggal hak Tuhan tak bagi buat. Takut kita kata kalau kita sebenarnya Tuhan dia bagi, kalau kita tak, kalau kita tak mau dia tak bagi.
ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku duduk di mana hamba aku bersangka denganku. Dia cakap aku boleh tolong, aku tolong. Kalau hang sendiri hang nak tolong diri hang tak boleh, hang dapat tolong aku. Minta Tuhan. Nak tinggal benda tak elok, tak kita simpan dalam beg kita tu. Tak simpan dalam bilik kita tak elok tu. Belempak buang. Tinggal. Jangan jadi orang munafik. Depan orang baik, belakang orang tak elok. Faham tak? Depan orang semua kata kita baik, belakang orang kata tak elok. Jangan jadi orang munafik. Betul dengan Allah. Macam Sayyidina Ali, kalau dia kata kalau awak keluar dalam hati dia, dia bentang depan orang, dia kata aku tak malu sebab sama di antara hatiku dan perbuatanku. Allahu akbar, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi jangan tangguh-tangguh, masa tak ada lah. Masa duduk berjalan. Jangan tangguh. Teruskan perjalanan. Nah, insya-Allah. Kalau kita mulakan dengan ilmu yang kecil dulu, dia naik, kita akan berhasil. Liyahsula min kulli ilmin hazzahu hazzan. Kita akan mendapat habuan ilmu pengetahuan. Ilmu ni semua ada habuan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa amma tabahuru, ataupun kita nak tabahur, mendalami pada bahar, laut, kita nak melautkan ilmu kita, fala yang bagi, maka tak patut melainkan fil ilmi billah, melainkan ilmu yang nak bawa kenal Tuhan, wa sifatihi, nak kenal sifat-sifat Allah, wa malaikatihi, nak kenal para malaikat dia, wal yaumil akhir, nak tahu tentang hari akhirat. Ni tak apa kita dalami. Yang ada hari ni, ilmu dunia dia dalami, ilmu ni dia tak mendalami. Dia dalami ilmu apa? Ilmu dunia. Dia PhD nuklear, dia PhD engineering. Hak tu dia dalami, ilmu ni dia tinggal. Tak patut kata Imam Haddad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab ilmu ni semua tinggal. Hak ni ilmu kita mengaji semua kita tinggal, melainkan ilmu dengan Allah yang kita buat pi. Faham tak? Semua buat pi. Mengaji ni nak kenal Tuhan, semua bawa jumpa Tuhan, bekal jumpa Tuhan ni. Bekal pertama nak jawab dalam kubur 5 soalan. Kalau ilmu hak berkenaan dengan Tuhan ni masuk kubur, kita tak bawa, tak boleh jawab soalan bukan dengan lagi. Lepas tu nak duduk di alam barzakh dengan ilmu berkenaan Tuhan juga. Nak duduk di, nak pergi di padang mahsyar, nak duduk di tempat perhimpunan atas ada matahari sebatu, kita duduk dalam peluh tu pun nak pakai ilmu juga tu. Ilmu billah. Nak bawa pergi. Hak lain semua tinggal. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di akhir zaman ni saya pesan sama dalam ni depan saya ataupun dalam live ni, mengaji ilmu berkenaan dengan Allah. Ilmu ni berguna ni di dunia sampai akhirat, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Jadi hari ini penaja kita saat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah yang pertama Rosnita binti Bacuk Johor, Mahfuz Ajuri dan keluarga Ampang Selangor, Najwa binti Zubair Kulim Kedah. 4. Nur Hasmi Hamdin Kota Samarahan Sarawak, Sa'diah Sanwe Alam Surya Shah Alam. 6. Siti Kamariah Pantai Dalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang 7. Arwah Wan Muhammad dan Wan Nurdin bin Arwah Wan Muhammad dan Nurdin bin Zawiyah Rantau Panjang. 8. Hamba Allah Baiduri Bukit Pucung. 9. Wan Abdul Manan sekeluarga Terengganu. 10. Muhammad Firdaus Akhir Kulim Kedah. 11. Khairul Faris bin Zulkifli Kamariah binti Muhammad Mukhtar. 12. Muhammad Ali daripada Johor. 13. Hamba Allah Seri Kembangan. 14. Hanis Ruwaida Romli. 15. Munirah binti Karim sempena ulang tahun kelahiran, ulang tahun kelahiran 8 bulan 2 ni. Yang ke-16 Masyidah Pokok Senar.
Yang ke-17 Lizawati binti Sabaruddin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 18 Zulkarami binti Mak Husin Subang Jaya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 19 Wan Abdul Manan sekeluarga Terengganu. 20 hamba Allah Baduri Bukit Puchong, hamba Allah Bandar Bukit Puchong. Yang ke-22 Salbiah Muhammad Perak. Kita doakan insya-Allah yang pertama sekali Allah SWT kabulkan semua hajat-hajat dia. Saya tak baca hajat-hajat ni. Semua tu hajat tu dalam dalam makluman saya, dan kita doa semua hajat-hajat yang lepas hajatkan ni Allah kabulkan insya-Allah. Moga-moga Allah SWT angkat derajat lepas pada sisi Tuhan insya-Allah. Moga-moga Allah sembuhkan semua penyakit yang lepas hidapi. Moga-moga Allah SWT memberi kekuatan pada mereka untuk menjalani jalan orang-orang yang baik-baik insya-Allah. Moga-moga Allah SWT akhirkan hidup mereka dan hidup kita dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita selamat dalam menempuh hidup ni dan dan juga selamat melepasi masa nak mati nanti. Mudah-mudahan insya-Allah kubur kita semua ialah sesayup mata memandang. Mudah-mudahan cerah kubur kita seperti mana cerahnya siang yang sedang kita duduk ni. Moga-moga selamatlah kubur kita daripada gelap segelap-gelapnya. InsyaAllah moga selamatlah kita menjawab soalan munkar dan nakir. Mudah-mudahan kita mati dapat mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan insya-Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidup kita ni selalu mendapat rahmat daripada Allah. Moga-moga hidup kita selalu dipandang oleh Tuhan. Moga-moga kita ni selalu dilihat oleh Rasulullah juga. Moga-moga kita menjadi umat yang Nabi kita bangga dengan kita insya-Allah. Moga-moga anak cucu zuriat kita selamat daripada zina. Mudah-mudahan selamat zuriat kita semua daripada perzinaan. Mudah-mudahan insya-Allah lahir daripada keturunan kita ulama-ulama, pecinta-pecinta agama dan pejuang-pejuang agama insya-Allah. Mudah-mudahan selamat kita semua daripada musibah dalam hidup ni. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan penaja kita, penyumbang kita, penginfak kita untuk menghadapi semua isu-isu kehidupan yang susah dan berat-berat. Insya-Allah amin. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma a'inna rabbana iftah baina wa baina qawmina. Allahumma asturna fawqa rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adhaban nar. Taqabbalallahu minkum.